Pakcik Nujung kembali lagi dan kali ni Pakcik nak bagi tahu pada anda, Pakcik dapat request daripada seorang yang bernama Tut ataupun nama samarannya Afiq. Afiq ni nak tengok sangat jodohnya. Tapi harus ingat Pakcik mentafsir melalui kiraan-kiraan. Yang mana kiraan-kiraan ini Pakcik letakkan kepada tahun 2023. Maksudnya setiap satu ni pakcik tolakkan dengan tahun ini. Maksudnya sifat dia adalah sifat yang terkini. Pakcik tak nak tengok sifat dia yang terkemudian ataupun mengambil keseluruhan sifat dia daripada muda sampai tua. Jadi dia boleh valid dalam masa 5 tahun sahaja mengikut cikgu pakcik lah kan. Jadi Afiq ni dia nak minta pakcik kira-kirakan. Tapi sebelum tu pakcik ucap terima kasih banyak pada Afiq. Dan untuk anda yang menyaksikan ni, usah percaya ini adalah hiburan semata-mata. Yang baik dijadikan teladan, yang buruk dijadikan sempadan. Jadi 4 bulan 1 1989 dengan katanya pasangan hidupnya ataupun bakal, pakcik tak pasti, dengan tahun yang sama. Bila tahun yang sama ini, kita tengok juga dengan tahun yang sekarang dan juga tarikh lahir. Tapi pakcik melihat kepada orang kata sinonimnya, kalau satu dengan satu tahun yang sama, lepas tu 4 dengan 4 sama-sama, keserasian tu ada. Bila keserasian tu ada, pakcik nak kira sekejap ya. 4, 1, 5, 5, 10. Perfect. Maksudnya 10 kat situ. 4 campur 5, sini 5, kat sini 5. Memang perfect. Kat sini adalah 10. 10 bermaksud dia adalah sempurna pasang hidup. Jadi dua watak ini, pakcik tak pasti mana satu Afiq mana ni. Tapi rasanya ni Afiq. Ini lelaki, mungkin ni perempuan. Jangan lelaki dengan lelaki atau perempuan. Tak ada ya. LGBT kalau boleh, tak boleh. Haram, tak jejak syurga nanti. Jadi kalau inilah lelaki dengan yang perempuan, pakcik nampak adalah perbezaan yang sangat ketara di antara nombor ini. Kalau ikutkan ini adalah nombor yang besar. Nombor yang besar maksudnya 34 kat sini dengan 5. 5 dengan 34 adalah orang kata sebagai satu hubungan yang sangat-sangat betul. Sifat lelaki dengan sifat perempuan yang berpecah. Maksudnya kalau yang Afiq ni, Afiq adalah betul-betul lelaki sejati dan juga pasangannya adalah betul-betul perempuan sejati. Bila dibergabungkan pasti mencetuskan zuriat yang comel-comel. Jadi ada orang yang pakcik nak share sikit. Nombor yang dicampur-campurkan itu di dekat-dekat. Mungkin yang lelaki tu tak berapa nak lelaki. Macam pakcik ni. Yelah kadang-kadang kan dia ada macam sopan santun, tapi tidak mana dia tidak, orang kata tidak sejati. Laki lembut kadang-kadang sejati juga. Ramai je anaknya. Jadi yang macam Afiq ni, dia nampak bukannya pasal batiniah, tetapi dia punya zahiriah adalah betul-betul menampakkan dia seorang lelaki yang perfect dalam dan luar. Afiq, ramai orang nak bercita-cita dengan keadaan kamu yang ada batin yang hebat. Sorry to say, pakcik bagi tahu, memang kalau dari segi hubungan rumah tangga, rumah dalam kelambu dan sebagainya, kamu kalau kahwin dengan dia, tak ada masalah. Isteri akan gembira senyum selalu sebab kamu dah nampak dah kamu punya, orang kata kelakian yang sangat-sangat menonjol. Hampir kepada satu tau. Satu. Kalau kamu dapat satu, maksudnya kamu punya TikTok meletup, babu, bum 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 bum. Memang jantan ini yang menjadi rebutan ramai wanita. Tapi bila pakcik tengok kita campurkan pula sini adalah 10, sini adalah 17, 27. Okey, kat sini pun 27. Tapi kalau perempuan dia lain sikit. 7, 24, 1, 2, 3, 27, 17 ya, 27 dengan 7. Boleh ngam lah. Boleh masuk. Masih boleh masuk. Masih lagi kamu mendapat, orang kata kemungkinan di bawah 50 tu, 50 ke atas tu ada masalah. Cuma yang ini, isteri ni ada sedikit lah, mungkin dari segi pakcik tak pastilah anda punya jodoh ini dia menghampiri kepada kosong. Menghampiri kosong dah agak bahaya. Mood sekarang akan macam kamu okey lagi 27. Kadang-kadang sihat, kadang-kadang rasa lemah badan. Pakcik tak pasti. Kalau ikut 2000 ni, mungkin 2000 kita tolak je 2, 3, 7. Kosong! La ilaha illallah. Yang ini 8, 3, 5 ada 7. 25 tolak. Sekejap pakcik kira. Saja tak kira yang ni. Ni adalah 5, 7, 4. Okey, ada lagi. Ni kosong. Ibarat
sorry to say lah, buat tahun ni ibarat dia tiada. Tak pasti pakcik tiada di dunia, ataupun dia sudah beralih pada lelaki lain, pakcik tak pasti. Tapi kalau ikut kat sini, kosong bermaksud dia adalah seorang yang sudah tidak ada dengan kamu. Mungkin kamu dah berpisah, ataupun dia sudah tiada, sudah tiada di dunia, ataupun dia sudah tiada cinta dengan kamu. Tiga tu. Tapi pakcik lebih suka melihat pada kosong. Jarang kosong ni pakcik kena tolak 2023. Kosong. Kalau 2022 satu. Maksudnya 2022 dia dah start, dia awal 2022 ni dia dah start ada mungkin kesakitan pun, mungkin kena aksiden dan sebagainya. Itu yang pakcik nampak kepada pasangan hidup kamu ni. Dan pakcik nak tengok tahun ni adakah kamu akan bersatu, ya. Minta maaf tau, pakcik kira sekejap, ya. 5 1 5 5 27 sekejap, ya. 5 27 5 7 0 0 12 4 4 12 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Oh, macam ni, ya. Okey, pakcik nampak dah 8 adalah situ, 4 kat situ. 4 8 dua kali. Maksudnya macam ni, ya, Afiq. Pakcik bukannya tukang nujum tau, tetapi pakcik melihat hujan pula, ya. Ya Allah, itu kejap hujan pula. Pakcik melihat kepada seseorang itu yang dia dapat dua kerja. Pakcik tak pasti selepas kamu, kalau kamu tak hidup dengan dia, kamu akan dapat double kerja tau. Double kerja, double kesusahan, dua kali ganda. Seumpama kamu akan mendapat satu benda, ialah rezeki dua kali ganda, beban dua kali ganda, everything. Perubahan yang sangat dahsyat, dua kali ganda. Tapi agaklah bukan tiga kali ganda. Dua kali ganda masih okey lagi. So pakcik nak check setiap satu, sebab pakcik suka dengan tarikh lahir kamu ni. 14 1 je, ya. Pakcik kira jam 41 1989, ya. 9, ya. Pakcik kira kejap tau. 7 1 8 sekejap, pakcik tengok sekejap, ya. Yang 20,003 12 35. Okey. 35 8 7 8 4 4 15 4. Aduh, 4 1 8 5 7. Okey. Pasangan hidup kamu 24 bukan 10, ya. 24 10. Kejap, ambil masa tau nak kira. Pakcik kena kira live. Kalau tidak orang cakap pakcik ni apa lah pakcik ni, kan. Sekejap, 24 5 6 6 1 10 8 7 4 8 9 5 4 2. Okey, ni. Okey. Sekejap, ya. 7 7 2 5 725 adalah 6 Sekejap, 6 4 7. Maknalah matematik pakcik ni boleh tahan, kan. Okey, sama kat sini. Kalau ditakdirkan anda berjodoh, anda mempunyai satu persamaan, iaitu anda mungkin suka kepada benda yang berjalan-jalan, nampak tujuh ni menghampiri. Tujuh ni dikatakan sebagai alam semula jadi. Kamu suka pada alam semula jadi. Ini kamu lah. 647 ni kamu, ya. Berbeza dengan isteri ada minat dia tersendiri, bakal isteri lah, kan. Kamu adalah minat kamu tersendiri. Minat kamu 64, yang dia 25. Dia tak orang cakap apa, tak sama, kecuali satu minat yang sama. Pakcik tak pasti kamu suka masak ke apa ke. Tapi pakcik nampak kamu 7, dengan dia 7, kamu 6. 6 ni adalah macam lebih kekerasan. Mungkin kamu suka sukan, ya. Kamu suka sukan, dia suka kepada kecantikan. Perempuan cantik lah. Nombor 2 ialah followers kecantikan, kepribadian. Kalau kamu 2, kamu dah jadi macam kamu suka hiasan-hiasan, kamu suka berpenampilan menarik. Tapi kamu punya penampilan adalah penampilan yang sempoi. Bukan pakcik nak cakap kamu mak rempit, tak ada, kan. Tapi kamu punya sempoi kamu. Kamu sempoi. Dan pakcik nampak kat sini, kalau dia ikutkan, kamu rendah daripada dia. Dia lebih cantik daripada kamu. Dia lebih cantik. Maksudnya kecantikan dia tu tinggi daripada kamu.
Kalau orang perempuan tengok kamu, dia nampak kamu, alah, sorry to say, bukan tak handsome. Handsome tu handsome ada, manis tu ada, tapi orang akan tengok dia. Dia lebih cantik daripada kamu. Dia lebih handsome daripada kamu. Maksudnya, oh lawa bini kamu ni. Macam tu. Dari segi ketinggian pun kalau ikutkan, kalau kamu tinggi macam ni, dia tinggi macam ni. Sebab dia orang kata apa? Dia kena kontra kat situ. Ni 6, ni 7. Okay. So, agak tinggi lah juga. Macam tak pasti antara isteri rendah atau kamu terlalu tinggi. Jadi, sempoi tu kelak memang ada. Dan pakcik melihat bahawa nombor kamu ni tak ada nombor yang 4. Kecuali tarikh lahir isteri saja nombor 4. Dan tarikh lahir kamu nombor 4. Sehingga kan sebenarnya orang kata kadang-kadang malang tak berbau. Ya, benda tu. Kamu diberikan kesempurnaan. Sempurnaan hidup. Kesempurnaan hidup tu bermaksud kamu dah rasa best dengan hidup kamu ni, sempurna. Tetapi kamu lupa yang tiba-tiba kamu ada dapat satu ujian daripada Allah. Kita tak tahu. Sebab ujian tu kat sini ada 4-4. Kedua-dua suami isteri ni. Ataupun boyfriend and girlfriend lah kalau kamu tak kahwin lagi kan. Diberikan ujian yang sama. Dan akhirnya kalau tengok kat sini. 7, 6, 4 ni 4 ni jom. 4. Yang menerima ujian yang sangat teruk adalah bukan isteri. Isteri tu menerima tapi yang tanggung ujian. Contohnya macam kamu orang kata rumah banjir kan. Yang isteri tu memanglah mungkin kelemasan ke apa ke tak tahulah kan. Tapi kamu menerima ujian itu. Dan sebenarnya kan sebelum ni kalau tengok dia punya ni before kahwin and after kahwin ni kita ada 2 part bahagian before kahwin dengan selepas kita nampak ini dengan ini kita tengok ni before kahwin selepas kahwin rezeki bertambah dik ni 4 kali 4 dengan 7 4 6 okey before Pakcik bagi tahulah kalau kamu belum kahwin lagi. Before kahwin kamu ada benda-benda yang kamu ada sifat-sifat buruk sifat buruk. Tapi bila kamu dah pun mendirikan rumah tangga, kalau ikut penafsiran pakcik ni, kamu dah banyak berubah. Pinggan dah basuh, kamu dah jadi suami, dah start jadi imam, pelajar, dah belajar tentang ilmu agama banyak. Kamu suka, kamu boleh membimbing isteri kamu dan sebagainya. Kamu dah tak ada buat-buat macam nak pergi bersiap, berlepak-lepak, benda-benda yang tak elok, kan bersama-sama kawan situ. Dulu kamu ada kekasih lah, mungkin ada kekasih 1, 2, 3. Adalah kekasih 1, 2, 3. Tapi lepas kahwin kamu dah tak ada kekasih dah. Kamu ni kan pakcik nampak nombor kamu yang sekitar-sekitar kamu ni 6, 7, 10, 17, 9, 14. Kamu lebih setia daripada isteri kamu. Maknanya kamu akan menurut kata-kata isteri. Pendek kata isteri tu bukan queen control, tapi dia cakap abang jangan ni dah, abang kamu ya sayang macam tu. Ya. Kamu adalah seorang yang setia. Lelaki macam kamu ni setia tu tak pastilah pakcik berpanjangan, tidak, harap-harap berpanjangan lah. Tapi memang nampak seorang yang setia dan seorang yang keras kat sini. Bila dah kahwin bila kamu diberi ujian, kamu susah nak move on. Itu dia. Sebab apa tahu susah nak move on? Sebab sifat kamu tu, hati kamu dah bersih sikit. Baguslah kamu. Pakcik suka sangat. Sebab apa tahu? Hati yang bersih, dia susah nak lupakan budi. Dia susah nak lupakan budi. Dia teringat-ingat budi orang tu. Dia teringat, tengok tu teringat pakaian teringat, contoh teringat budi. Dan ini yang sangat-sangat bagus. Kalau ikutkan kamu ni, kamu memang keras. Dari segi kamu punya, mungkinlah kamu punya kepala, kamu pun dari segi education kamu adalah jenis-jenis orang yang educated dari segi bab-bab, bukan teori, tetapi kepada TVET lah, atau elektronik, berkaitan dengan teknologi. Kamu punya, yang pakcik nampak gambaran dekat kepala pakcik, itu kamu adalah seorang yang sangat-sangat berkemahiran. Kamu bukannya jenis yang aspek-aspek wanita, masak, benda macam tu kamu tak tahu. Tapi kan, sebab kamu tak tahu, tak belajar tu yang kamu akan masalah di hari muka.
kamu nak basuh berak anak ke apa, kesusahan kamu tak tahu. Kamu kena belajar juga yang bab masak-masak, walaupun masak telur, ya, benda-benda tu. Jadi sebenarnya walaupun anda lelaki sejati, tak semestinya kamu masak menjahit tu tak boleh, ya. Dan pakcik nampak kamu ni memang sebenarnya suka kepada makan manis-manis. Itu biasalah, lelaki suka makan manis-manis, kuih manis-manis. Mungkin berasal daripada sekejap pakcik nak tengok. Orang negeri pun nak tengok negeri je. Tengok 14.1 nombor 5. Sekejap pakcik tengok sekejap. Dari segi rombakan 89 tolak 2023. Negeri tak pastilah tu bukit, tapi lebih kepada makan manis-manis. Macam negeri-negeri alim-alim, mungkin Pantai Timur lah kot. Sorry lah kalau tak betul lah Pantai Timur. Pakcik rasa kamu orang Pantai Timur. Jadi kamu suka kepada kehijauan, suka jalan-jalan, suka healing. Dan pakcik nampak kamu ni kan adalah sifat romantik. Ni pakcik bagi tahu yang baik-baik dulu, ya. Sifat romantik. Cuma yang kamu tak boleh nak lupakan ialah kamu masih still tak boleh nak move on. Tak boleh melupakan. Pakcik rasa kamu kena cari pengganti. Jangan berharap pada kekasih awak ni. Kasih awak ni pun mungkin dah ada lelaki lain ataupun dah tak ada. Kalau dia dah tak ada kat dunia, carilah orang yang baru. Dan pakcik nampak kamu punya nombor ni nombor yang sangat-sangat wow. Jangan takut untuk melihat sesuatu tu, sebab sifat kamu ni kan dengan isteri melawak, bahagia, romantik. Tapi dengan orang lain kamu seorang pendiam. Sekarang dah mungkin pendiam. Pakcik nampak gambaran kamu adalah gambaran seorang yang sugul, gambaran seorang yang tak bermaya, kurang motivasi. Be strong. Perkara yang lepas is lepas. Kenangan pahit, kenangan benda yang berlaku, ujian. Contohnya kalau kamu accident ke, kamu kehilangan somebody, kehilangan barang, dirompak ke apa, di scam. Duit boleh cari, memang nyawa tak boleh cari, tapi kita boleh move on. Hidup perlu diteruskan demi yang tersayang. Ingat tu, Afiq. Pakcik harap kupasan pakcik pada hari ini memberikan sebuah erti. Pakcik harap kamu be strong. Pakcik nampak kesedihan pakcik meremang beroma ni, nampak ni. Meremang beroma seolah-olah ada serius. Kalau kamu tengok beremang pakcik. Nampak dia macam beremang. Bila pakcik bercakap tentang kamu, seolah-olah pakcik dapat gambaran kamu dah rasa kehilangan. Pakcik tak tahu. Janganlah berharap pada yang tak pasti. Move on. Cari teman pengganti. Dan kuat. Dan teruskan kehidupan. Sebab ada lagi insan lain yang lebih menyayangi kamu, yang perlukan perhatian kamu, ya. Dan untuk anda semua yang menyaksikan ni, di mana saja anda berada, pakcik bagi tahu betul-betul ini adalah ramalan. Ramalan tu tafsiran melalui ilmu yang pakcik ada. Jangan cakap pakcik ni kurang hafal lah. Tidak, ini adalah permainan sahaja. Anggapkan itu hiburan. Pakcik mungkin diberikan satu kelebihan untuk mentafsir seseorang. Tafsiran pakcik itu, harapan pakcik biarlah akan membuka sesuatu dimensi yang baik. Bukannya menjatuhkan, akan terus membuatkan orang rasa macam yelah tak ada putus harapan dan sebagainya. Tapi kamu dalam hati kamu jiwa kamu kental. Jiwa kamu kental, ya. Kalau sukan tu sukan pemotoran, sukan bola, kamu lah sukan bola lah kamu suka, ya. Benda-benda macam tu. Jadi orang-orang yang main bola ni selalunya dia jenis yang kalau kena bantai, dia relax lagi. Dia tak menitiskan air mata. Jarang kamu seorang lelaki menitiskan air mata hanya kepada seseorang yang dicintai. Jadi kali ini kamu move on, settle masalah, move on. Tapi ingat, orang yang dah berbudi dengan kamu, sentiasa berdoa kepada mereka yang banyak memberikan kamu pertolongan, bantuan. Itu perlu disampaikan, doa, titipkan sesuatu pada agar dipermudahkan urusan mereka. Jadi Hafiz, terima kasih banyak-banyak dengan sumbangan yang diberikan. Pakcik sudah kupas sehabis baik dalam kepala pakcik, keluarkan semuanya untuk kamu. Pakcik yakin ikhtiar kamu untuk mendewasakan diri kamu yang memang dah matang
akan menjadi lebih matang, dan pakcik doakan semoga urusan Afiq dimudahkan di dunia dan di akhirat, insyaAllah. Jumpa lagi. Salam untuk semua pakcik TikTok. Hashtag pakcik lucum, sekadar hiburan semata-mata. Assalamualaikum. Bye-bye.